Satu, satu. Sabar. Cik. Ya. Yan, clear Yan. Ya. Clear. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999 edisi 22 Februari 2022. Sebelum matahari terbit, mereka menyelundup pendatang asing tanpa izin menerusi perairan Selat Melaka. Kegiatan yang didalangi 4 lelaki yang dipercayai tokan itu akhirnya tumpas apabila bot pom-pom yang dipenuhi puluhan parti berjaya ditahan. Ikuti laporan khas dalam selundup migran disediakan wartawan Tun Hizami Hashim. Dalam kegelapan malam, sebuah bot pom-pom berada dalam keadaan mencurigakan di perairan Kelang Utara. Okey, shoot. Berhenti. Minta bot berhenti tuan. Minta saya backlock untuk APD. Ambil gambar Jai. Okey. Roger. Selat Melaka yang kelebarannya kira-kira 300 km antara Malaysia dan Pulau Sumatera menjadi laluan bagi penjenayah rentas sempadan untuk melakukan kegiatan penyelundupan termasuk migran. Menurut Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pencegahan Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran ATIPSOM di 3 Bukit Aman, pihaknya berjaya menumpaskan 217 kes penyelundupan migran yang didalangi 378 tekong sepanjang tahun 2021. Ekoran operasi yang kita lipat gandakan ni, ekoran isu pandemik. So kita strengthen up kita punya border, kita perkukuhkan pertahanan dan pada masa yang sama banyak tanggapan dibuat. So wujudlah modus operandi baru yang menggunakan bot-bot nelayan, parti untuk masuk ke negara kita melalui laluan-laluan haram yang kita kenal pasti di seluruh sempadan negara kita lah. Kita telah mewujudkan kerjasama erat antara agensi penguasa yang lain termasuklah Immigration, APMM, JTK dan kita gemblengkan tenaga kita dalam melaksanakan operasi ini. Terbaharu, pasukan di 3 Bukit Aman sekali lagi mengesan sebuah bot pom-pom dari negara jiran memasuki perairan negara pada jam 1 pagi. Okey, kami baru bergerak daripada JT ke tempat target. Ekoran itu, 3 aset laut PDRM digerakkan ke lokasi sasaran bagi melakukan pemeriksaan ke atas bot pom-pom tersebut. Bukan bot Malaysia ni. Bot Indo ni. Tepat jam 4 pagi, bot pom-pom ini berjaya dipintas di 0.9 batu dari persisiran pantai Sungai Serdang dan dibawa ke markas operasi pasukan Polis Marin Wilayah 1 Pelabuhan Kelang untuk tindakan lanjut. Sabar. Tunggu dulu. Bawa beg masing-masing naik atas. Jangan tinggal. Satu. Naik. Jalan. Satu. Sabar. Cik. Ya. Yan, clear Yan. Ya. Clear. Semakan awal mendapati kesemua migran yang diselundup masuk tidak mempunyai sebarang dokumen diri yang sah. Kampung kamu di mana? Hah? NTT, NKK. Nusa Tenggara Timur. Mana? Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Ya. Ambil begitu. Kesemua migran dilaporkan telah membayar kira-kira RM1,500 kepada tekong dan mereka disembunyikan di ruang bawah bot pom-pom sebelum memasuki perairan negara bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Kita duduk betul ni.
dia open lah macam ni. Tapi tengah lo dia akan duduk atas sini kan. Sampai nanti dia akan penuhkan. Hasil soal siasat awal dan proses dokumentasi yang dijalankan, pihak polis berjaya mengesan seramai 4 orang lelaki yang berperanan sebagai tekong laut, iaitu pemandu bot dan juga pembantu tekong. Jumlah parti adalah seramai 88 orang, iaitu terdiri daripada 68 lelaki dan 20 perempuan. Dalam operasi ini, tidak berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini dan berjalan lancar seperti yang dirancangkan. Mereka diserahkan kepada Ibu Pejabat Polis Daerah Klang Utara untuk disiasat di bawah Seksyen 6(1)(C) Akta Imigresen 1959 Palang 63. You tahu ke tak jalan yang you naik bot ni salah masuk Malaysia? Undang-undang tak benarkan you masuk melalui laut. You tahu? Tak tahu. Tak tahu. You datang sini tak tahu. You tak pakai pasport datang ke Malaysia. You tahu tak tahu? Tak tahu. Mau kerja sini? Mau kerja. Kerja apa di sini? Repair. Manakala 4 lelaki warga asing yang disyaki tekong pula disiasat mengikut Seksyen 26A Akta Aktif SOM 2007. You 700,000 rupiah. You 500,000 rupiah. Awak 1,500,000. Okay, you dapat 1 juta lebih. You harusnya gaji tinggi. So you adalah ketua mereka. Betul? Mereka yang berusia antara 42 hingga 45 tahun ini didapati telah melakukan kegiatan menyeludup migran sejak 3 bulan lalu. You orang ambil ini orang semua. Bila? Berapa hari dalam laut? Malam Rabu. Betul, malam Rabu. Tu sampai sini Khamis. 2 hari. 2 hari. Mereka punya makan minum siapa kasih? Siapa urus? Masak lah. Masak. Apa yang bagi orang makan? Nasi sama telur. Saya tanya dia orang daripada pagi belum makan lagi. Lagi masak-masak sendirilah orang mau makan. Dia mau makan sendirilah. Tapi upahnya dia orang dapat. Dia orang yang bayar. Kenapa tak bagi makan? Harusnya dia orang kena tanggung, betul? Okey, kalau hujan atas bot tengah laut, apa jadi? Tutup pakai canvas. Tutup macam tu. Pakai canvas saja. Kesemua suspek berdepan dengan hukuman penjara 5 tahun atau denda maksimum RM250,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Kerja berat tak buat. Kerja berat tak mau. Buat ini macam Bukan tak mau, saya tinggal kena. kerja macam ni dapat wang cepat cukup, betul. Tapi di sini saya tinggal, boleh kerja berat. You sakit punya pasal tak boleh kerja berat lah. So buat ini macam yang kerja boleh lah. Tapi dua kali saja. 2 kali sudah buat. 1 kali berapa orang bawa? 45. Ini salah ke tak salah? Salah. So you tahulah ini salah. Sindiket ini turut dipercayai bersubahat dengan segelintir komuniti maritim seperti nelayan dan pemilik jeti tempatan dalam kegiatan penyeludupan migran. So, siapa saja yang terlibat di dalam sindiket ini, siapa saja yang menjadi perantara dalam aktiviti sebegini, mereka-mereka ini kita kenakan liability sebagai suspek yang perlu diberi hukuman. Tindakan mencegah kejadian seperti ini smuggling of migrant, penyeludupan manusia, penyeludupan migran ini adalah satu tanggungjawab yang perlu dilaksanakan di semua peringkat masyarakat. Maknanya penyaluran maklumat bukan saja di peringkat penguasaan tetapi di peringkat penduduk setempat juga untuk berkongsikan maklumat, dan perlu ada kesedaran. Ini yang kita nyatakan di sinilah, perlu ada awareness supaya tanggungjawab ini dipegang oleh setiap individu. So kita sebagai masyarakat perlu bekerjasama dengan agensi penguasaan untuk membantras isu ini. Kemasukan migran yang tiada dokumen diri menerusi pintu yang tidak digazetkan perlu disekat kerana ia mengancam keselamatan negara
sekaligus merencatkan usaha untuk memasuki fasa endemik. Laporan Tun Hizami Hashim, 999. Bangun. Gara-gara ketagihan judi, lorong gelap dan kawasan semak dijadikan lokasi pertaruhan. Hasil semakan mendapati penganjurnya antara individu yang dikehendaki polis sejak 2 tahun lalu. Ikuti laporan serbuan judi belangkas digerakkan pasukan polis Kedah disediakan wartawan Afifah Haminuddin. Bangun. Mana sorang ni? Jalan. Isu perjudian haram di Malaysia dikhawatiri semakin meningkat, terutamanya sepanjang tempoh pandemik COVID-19. Op Limau yang dijalankan bahagian maksiat judi dan kongsi gelap ditujuh Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontingen Kedah dengan kerjasama Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Star telah mensasarkan Jalan Kota Tanah sebagai lokasi serbuan. Tepat jam 8.30 malam, kesemua anggota dan pegawai bergerak ke lokasi sasaran yang terletak di lorong air putih daerah Kota Star. Siasatan awal mendapati lorong kecil yang agak tersorok dan sukar dikesan pihak berkuasa adalah taktik terbaru untuk pemain judi melakukan pertaruhan. Sementara itu, cubaan pemain judi bersembunyi di kawasan hutan di belakang tokong bagi mengelak dirinya ditangkap gagal apabila seluruh kawasan telah dikepung oleh pihak berkuasa. Selain itu, ada di antara mereka yang enggan memberi kerjasama dan cuba menghubungi rakan lain untuk memaklumkan mengenai serbuan yang sedang dijalankan. Bagi telefon. Lain pula taktik yang digunakan oleh seorang wanita tempatan yang berusia dalam lingkungan 50-an yang cuba meloloskan diri dengan memberikan alasan mahu ketandas. Nak ni habis tahan tu. Hutang kincim ke lah? Itulah. Tak tahan mau tahan kencing. Main ngam masuk menang. Duduk mana lu rumah? Rumah mana? Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kedah, Datuk G. Suresh Kumar, Op Limau dijalankan ekoran kegiatan perjudian yang semakin aktif setiap kali musim perayaan. Hasil daripada siasatan awal dengan menggunakan drone atau turut dikenali sebagai pemantau udara untuk mengesan pergerakan keluar masuk kaki judi, pihak polis berjaya menahan seramai 15 orang yang terdiri daripada 10 lelaki dan 5 wanita. Dan saya perlu nyatakan sekarang ni pihak polis pun kami tidak 100% menggunakan sumber-sumber. Sebab kami dah banyak kali bila menggunakan sumber-sumber ni ada yang pembocoran maklumat, dan sekarang ni pihak polis khususnya kontingen Kedah ni kita dah mula pakai bantuan-bantuan teknik khususnya macam drone dan sebagainya. Dalam operasi sama, seorang lelaki yang dipercayai menjadi penganjur judi belangkas turut ditahan pihak berkuasa. Lelaki berusia 54 tahun ini menjadi buruan polis sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2 tahun lalu kerana mengatur sesi perjudian dengan nilai pertaruhan mencecah sehingga RM100 setiap pusingan. Bagi malam ni, penganjur ni memang saya difahamkan dia telah pun bolos beberapa kali, dan mengikut maklumat dia juga cuba, ada percubaan untuk dia menganjur judi seumpama ni semasa PKP lagi. Tapi akhirnya malam ni memang kita dapat tangkap penganjur yang tersebut.
Dan penganjur ni adalah orang tempatan. Dia adalah lelaki tempatan. Okey. Hasil serbuan, pihak polis berjaya merampas sekeping kertas mahjong, 10 buah kerusi, 1 biji dadu dan pelbagai peralatan yang digunakan dalam aktiviti perjudian serta wang tunai sebanyak RM14,159. Kesemua yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Star untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 7/2 Akta Rumah Judi Terbuka 1953 dan kesemua yang ditahan turut disiasat mengikut Akta 342 apabila melanggar prosedur operasi standard SOP kerana berkumpul tanpa penjarakan fizikal serta pelitup muka. Seorang pemilik kedai menjual peralatan pejabat maut dikelar dalam satu insiden pergaduhan di Sri Kembangan, Selangor. Ikuti perinciannya dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Dalam kejadian kira-kira jam 7 malam Sabtu lalu, seorang wanita berusia 29 tahun ditemukan maut dalam keadaan berlumuran darah di dalam premis miliknya. Menurut kenyataan polis, pihaknya menerima panggilan daripada seorang lelaki yang memaklumkan mengenai pergaduhan. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Serdang untuk tindakan lanjut. Polis masih memburu suspek yang terbabit dan motif pembunuhan masih dalam siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Kontingen polis Pulau Pinang berjaya mematahkan satu sindiket dikenal pasti menawarkan dadah jenis pil psikotropik serendah RM1 kepada pekerja tapak pembinaan dan merampas dadah berjumlah hampir RM1 juta. Dalam 3 serbuan berasingan pada Rabu dan Khamis lalu, polis berjaya menahan 3 anggota sindiket termasuk seorang wanita. Suspek yang bekerja sebagai kontraktor tapak pembinaan dipercayai mensasarkan pekerja warga asing sebagai pelanggan kerana harganya yang murah. Kesemua suspek direman sehingga 23 Februari dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Suspek yang dipercayai memenggal kepala ibu tirinya menggunakan sebilah parang sehingga putus di Gua Musang, Kelantan Khamis lalu direman 7 hari sehingga 23 Februari depan. Perintah reman itu dikeluarkan Pengarah Mahkamah Negeri Kelantan, Zaman Muhammad Nur di Mahkamah Magistrate Gua Musang. Dalam kejadian di kampung Dalam Senduk Jerik itu, suspek yang berusia 39 tahun dipercayai menetak leher ibu tirinya sehingga putus sebelum tampil menyerah diri di Balai Polis Bertam sejurus kejadian itu. Siasatan awal polis mendapati suspek kurang siuman dan berada di bawah pengaruh dadah ketika kejadian. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Di Ibu Negara, kelalaian sepasang suami isteri yang dipercayai mengedar dadah jenis ganja secara dalam talian tumpas selepas pihak polis berjaya menghidu kegiatan terbabit dan menjalankan 2 operasi berasingan di sekitar Kuala Lumpur. 2 suspek berusia 27 dan 29 tahun itu berjaya diberkas pihak polis dalam Ops Arlin yang dilancarkan pada 16 dan 17 Februari lalu. Dalam serbuan pertama, mereka ditahan bersama 10 ketulan mampat ganja seberat 10 kg di kawasan parkir. Hasil soal siasat membawa polis ke sebuah pangsapuri berdekatan dan berjaya menemui 234 ketulan mampat ganja seberat 232 kg. Turut ditemui, peralatan dipercayai untuk memproses dan membungkus dadah sekaligus menjadikan hasil rampasan mencecah sehingga RM740,000. Kedua-dua suspek direman sehingga 24 Februari depan untuk siasatan lanjut. Di Mahkamah Kuala Pilah, 2 beranak mengaku tidak bersalah atas 2 pertuduhan memiliki 1,248 tin minuman keras pelbagai jenama tanpa kelulusan Jabatan Kastan Diraja Malaysia 2 tahun lalu. Tertuduh yang berusia 65 dan 36 tahun itu mohon dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan secara bersama di hadapan Hakim Nurma Ismail. Kedua-dua pertuduhan didakwa dilakukan di sebuah premis di Taman Sri Glugur, Kuala Pilah pada 20 Februari 2020. Hakim membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin. Sebutan semula kes dijadualkan 16 Mac depan.
biasa ambil lah benda ni. Oh, lama tu. Dalam seminggu awak ambil. Ambil pil kuda, kononnya memberi tenaga agar boleh bekerja. Itulah alasan lapuk seorang mekanik ketika ditahan dalam sebuah sekatan jalan raya di Kota Baru, Kelantan. Saksikan kesudahannya dalam laporan ini. Satu sekatan jalan raya dilaksanakan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan bersama 5 agensi penguatkuasaan lain, termasuk agensi anti dadah kebangsaan. Ratek. Dua, okey. Dua. Sudah. Ada ke nampak? Resin ada? Sudah. Operasi yang dilakukan selama 2 hari ini telah mengesan pelbagai kesalahan trafik, termasuk memandu tanpa lesen dan tidak memakai topi keleda. Topi molek anak-anak ni mungkin kita anggap tak ada apa. Tapi dia tak akan topi nampak ketara ya. Dia safe okey. Duduk. Menurut pemangku pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Kelantan, Nik Azhan Abdul Hadi, pihaknya telah mengeluarkan 332 notis saman dan menyita 4 kenderaan ekoran tidak memiliki lesen kenderaan motor yang sah. Objektif operasi kita ialah untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya dan mengurangkan kemalangan maut yang melibatkan motosikal. Motosikal ni penyumbang tertinggi kemalangan jalan raya di Malaysia. Okey, kesalahan yang paling tinggi di kesalahan malam ni ialah LKM tamat tempoh lah. Sebanyak 115 notis kita keluarkan. Lain-lain kesalahan daripada agensi lain kita dapat kesan 2 positif urine test oleh ADK lah. Bila ada pengaruh dadah, dia khayal. Tempat sepatutnya dia brake, dia tak brake. Dia biasa memang laju. Jadi ini amat berbahaya lah untuk dia dan pengguna jalan raya lain. Kita mengharapkan semoga pengguna jalan raya, terutamanya pengguna motosikal, dapat mematuhi peraturan-peraturan jalan raya yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Mekanik berusia 28 tahun ini antara yang ditahan kerana didapati menunggang motosikal di bawah pengaruh dadah. Bila ambil? 2-3 hari lepas. Boleh ya? Di mana? Dengan saya. Memang biasa ambil lah benda ni. Oh, lama tu. Dalam seminggu awak ambil berapa kali? Sekali 2 kali. Sekali 2 kali lah. Dengan harga 10 riyal seperti lah. Dapat kira daripada orang sekampung ke ataupun lagu mana? Oh, member gitu ya. Memang ni dah. Dia juga mengakui telah ketagih pil kuda sejak 2 tahun lalu. Untuk buat kerja. Kalau dia ambil ni untuk ngasuh lah. Jadi kan apa kalau ambil tu? Ada tenaga kerja. Kan? Untuk ada tenaga. Ada tenaga. Tekan dengan customer kerja nak cepat nak gapo. Selain daripada kuda, apa lagi awak ambil? Tak ada. Tak pernah tukar? Tak ada. Ambil kuda sahaja? Bapa kepada seorang anak ini juga diarahkan untuk menjalani rawatan pemulihan di fasiliti agensi anti dadah kebangsaan berhampiran bagi menghilangkan ketagihannya terhadap najis dadah. Maaf deh, maksudnya isteri tahu ke benda-benda gini? Tak. Tak lah, memang awak dah siap daripada awal perkahwinan lah. Berapa lama dah berkahwin? 2 tahun. 2 tahun dah. Ada cuba kau nak berhenti kau? Ada. Ada cuba? Ada. Tak macam nak langkah nak berhenti. Tapi memang agak susah kau memang untuk nak berhenti. Rasa kalau tidak sign boleh berhenti kot. Pengaruh rakan. Agak-agak awak lah. Kalau anak awak ambil juga apa perlu awak buat? Marah. Marah. Awak nak marah macam mana? Awak ambil. Agak-agak awak. Nak marah. Jadi bila dah kena dah hari ni adakah awak akan tinggal ada benda-benda gini?
niat tu kan nak tinggal. Boleh ke tak tinggal? Tanya hati kan ni. Operasi bersepadu ini tamat pada jam 1 pagi. Ikut hati, mati. Ikut rasa, binasa. Itulah yang dapat digambarkan apabila seorang anak tergamak memukul bapa tirinya sendiri tanpa belas kasihan sambil disaksikan oleh ibunya. Kejadian sekitar jam 8.30 pagi itu menggemparkan penduduk di Kampung Ruat, Yan Kedah. Dan rakaman video menjadi tular di media sosial sehingga mencecah lebih 190,000 jumlah tontonan. Saya sebagai anak, saya rasa tak sepatutnya buat benda macam tu dekat ayah ataupun siapa-siapa pun lah. Jauhilah dah sebelum buat apa-apa, kita fikir dulu sebelum apa kita nak buat. Kita fikir dulu sebelum apa kita buat lah. Peranan jiran pun kena macam-macam mana mak ayah dia jugalah kena ambil tahu. Keliling sebab dia orang duduk kan ramai, dia orang ambil tahulah satu sama lain. Kena ambil tindakan lah. Video berdurasi 30 saat itu memaparkan kejadian yang berlaku di perkarangan rumah di mana suspek bertindak menendang mangsa berusia 72 tahun itu sebanyak 2 kali di bahagian muka dan dada selepas mangsa enggan meminjamkan wang untuk membeli dadah. Mangsa kemudiannya dibawa ke Hospital Yan untuk rawatan lanjut dan hasil pemeriksaan mendapati bapa tiri suspek mengalami kecederaan di bahagian tangan dan telinga kiri. Dia duk main makan nasi apa ni pakcik duk bagi. Minta 50. Pakcik tak bagilah duit dia kena jimat sikit. Tak ni dia main minta pula nak ambil duit mana. Kalau habis bagi 10 dia tak mau. Dia kata dia nak pergi beli ubat apa ubat baru ambil hospital je. Dia nak beli yang tu lah, nak beli dadah. Bila tak dapat dadah, orang tak dapat dadah ni faham sudahlah. Dia sanggup buat apa saja. Kata pakcik keras sikit dia pun. Dia tidak nak ni sekarang ni benda ni lama dah. Masa dia duduk sekolah dulu dia duduk hidup gam kan. Masa tu gam kan. Lepas tu sikit-sikit lah ke. Dia pada kawan. Kawan lah. Orang takkan kawan duk main. Lah ni kali pertama. Kali pertama lah. Sebelum ni dia marah. Sebelum ni dia jawab itu dah. Tapi pintu sedia kami kunci. Tak bagi dia ni. Dia duduk sini juga lah. Dia duduk rumah dia. Ada rumah kan. Tu dia main kat saya, dia kata mereka ambil duit saya, dia kata. Mereka tak bagi duit kat saya langsung, saya nak makan, dia kata, nak pergi beli ubat, dia kata. Lepas tu dia duduk itu kan, lepas tu kita tak pergi dekat lah pasal kita takut dia biasa pegang pisau sebelum ni. Suspek yang mempunyai rekod jenayah lampau itu berjaya ditahan pada jam 6.45 petang di kawasan Lubuk Boy yang terletak hanya 5 km dari tempat kejadian untuk membantu siasatan. Kru 999 bertemu Ketua Polis Daerah Yan, Deputi Superintendent Shahnaz Akhtar Haji bagi mendapatkan perincian kes ini. Hasil siasatan lanjut kita terhadap suspek ini mendapati bahawa beliau adalah pemegang kad OKU mental. Jadi dia mental dan juga kita hasil semakan rekod kita ada kes berkaitan dengan dadah. Selain itu, terdapat juga video rakaman memaparkan penduduk kampung memukul suspek secara beramai-ramai sejurus menemuinya di kawasan terbabit. Kita nasihatkanlah supaya tak kira lah siapa pun supaya jangan bertindak sendirilah. Jangan bertindak sendiri dan selain daripada itu dapatkan maklumat yang betul. Dapatkan maklumat yang betul dan biar pihak polis yang bertindak. Jadi sekiranya terdapat bukti ataupun kesalahan yang kita kesan, kita akan buka satu lagi kes lah untuk kes yang baru terhadap pelaku dan terhadap mangsa. Majistret Mahkamah Daerah Yan Anis Suraya Abdul Rahim mengeluarkan perintah reman selama 3 hari terhadap suspek bagi membantu siasatan.
Dan kes kini disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan dan Seksyen 18A Akta Keganasan Rumah Tangga 2012 kerana mencederakan mangsa dengan sengaja. Sekarang dah ada, sudah diputus. Sudah berapa hari putus? Sudah diambil kemarin. Oh, kemarin sudah ambil. Ya, habis. Sindiket mengenakan bayaran bulanan serendah RM15 kepada penduduk di perkampungan setinggan warga asing yang membuat penyambungan elektrik secara haram. Saya ke Sempurna Sabah menyertai operasi bagi membantras aktiviti haram ini yang dilaksanakan oleh Sabah Electricity Sdn Bhd SESB. Sekarang dah ada, sudah diputus. Sudah berapa hari putus? Dah ada, sudah diambil kemarin. Oh, kemarin sudah ambil. Ya, habis. Kadang-kadang dia minta kami kalau dia bilang cuma TV saja dengan kipas 30 lah. Oh. Kalau macam ada api sejuk 50. Ditambah. Ditambah. Mencecah jutaan ringgit setahun. Itulah jumlah kerugian yang dialami Sabah Electricity Sdn Bhd SESB akibat kecurian elektrik dan sambungan haram ke rumah setinggan didiami warga asing. Atas maklumat yang diterima, operasi bersepadu membantras kegiatan haram itu digerakkan SESB diketuai Pengurus Besar Pembahagian Engineer Adi Ahmad bersama 48 anggota dan dibantu 36 anggota Polis Daerah Sempurna, diketuai Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Farhan Lee Abdullah. Operasi bermula jam 10 pagi, mensasarkan kawasan setinggan Kampung SK Pekan 2 Sempurna, membabitkan lebih 300 rumah didiami warga asing. Kawasan operasi ini antara lokasi panas berlakunya aktiviti mencuri elektrik di mana sambungan haram boleh dilihat di sekitar kawasan setinggan ini. Jadi hari ini adalah kita buat sebagai susulan. Kita nak tengok sama ada diorang ada buat penyambungan semula dan memang seperti yang kita jangkakan memang diorang ada buat penyambungan semula. Ini satu tadi satu rumah kan macam mana? Dia bercabang-cabang. Ya, dia cabang. Oh, dia boleh buat cabang. Cuma main dia ambil dari sebelah sana dulu. Dia main dia satu, lepas tu nanti dia tarik cabang. Kongsi. Ibu kepada 6 anak, wanita warga asing berusia 33 tahun ini membeli rumah yang didiami dengan harga RM8,500 mendakwa tidak mengetahui dari mana sumber bekalan elektrik yang diperoleh selama ini. Kadang dari mana, Kak? Kami tak tahu juga sebab kami ini punya rumah ini kami beli. Oh. Yalah, kadarnya ambil dari mana? Aku tak tahu, dia orang yang anu. Habis siapa yang pasang kadarnya? Tak tahu siapa yang pasang. Oh. Kalau jiran-jiran dia bayar tak berapa ringgit dia bayar yang boleh dapat karen tu. Aku tak tahu lah aku. Aku pakai anu sejak. Kalau malam pakai kasih nyamuk sejak. Pakai anu sejak kami apa bah. Lelaki berusia 36 tahun ini pula mendakwa ada kumpulan sindiket mengenakan bayaran bulanan dan bekalan akan dipotong jika gagal membuat pembayaran berkala. Setiap berapa hari bulan dia datang? Macam cukup bulan lah begitu. Oh, cukup bulan datangnya. Tapi kalau tak bayar macam mana? Dia potong lah. Oh, dia potong lah. Oh. Gitu cara dia. Masa pasang ada kadang-kadang terputus ke ada? Ke Ada. okey saja? Ada. Kalau tak bayar memang lekas putus. Tapi kalau bayar biasa tak ada masalah. Tak ada lah. Sindiket yang dipercayai terdiri daripada penduduk kampung berdekatan dikatakan akan menemui pemilik rumah yang dikenakan pemotongan bekalan untuk menawarkan penyambungan semula. Saya pun tak pasti juga dia punya nama siapa. Tapi dia punya orang saja lah yang datang selalu ke sini. Biasa orang yang sama lah. Biasa yang orang sama. Oh, bila SB ambil dawai dia datang lah? Ya, sama lampu dia datang juga. Oh, mau pasang dia kata? Tapi kami tak mau pasang lah. Oh. Baik, terdapatnya sindiket pemasangan elektrik secara haram yang bergiat di kampung ini dan kita difahamkan mereka mengenakan charge dari RM15 hingga RM30 berdasarkan berapa banyak perkakasan elektrik yang ingin dipasang dalam rumah. Dan charge yang dikatakan adalah dari RM15 bagi setiap perkakasan, contohnya RM15 bagi kipas, RM15 bagi TV dan ini berdasarkan saiz kabel yang digunakan dalam rumah tersebut. Menurut pihak SESB, daerah Sempurna antara kawasan yang kurang mendapat kutipan bil menyebabkan kerugian ribuan ringgit pada tahun lepas. Kita akan terus melakukan pemantauan seperti ini dan tujuan utama dia di sini ialah kita membantu supaya
isu-isu kebakaran tidak berlaku kerana beban yang berlampau. Berikutan tidak berkelayakan untuk mendapatkan bekalan elektrik secara sah. Lantas penduduk di sini melakukan sambungan secara haram walaupun berisiko. Jadi untuk sempurna saja ni memang kita tahu dia banyak tempat-tempat yang penyambungan haram lah. Tempat ini saja adalah selalunya penyambungan haram ni dilakukan di mana tempat tersebut penduduk di sini dia tidak dapat memohon bekalan elektrik kerana ada beberapa contoh macam dokumen tidak lengkap, kad pengenalan tidak ada, dan tanah yang diduduki, yang contohnya tempat yang kita berada sekarang ni adalah tanah yang saya dimaklumkan adalah tanah milik persendirian. Menurut engineer Adi Ahmad lagi, lebih 40% kawasan di seluruh Sabah dikenal pasti berlakunya aktiviti penyambungan haram elektrik. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Sempurna Superintendent Muhammad Farhan Lee Abdullah menjelaskan pihaknya sentiasa memantau aktiviti jenayah membabitkan sindiket yang memberi khidmat penyambungan elektrik secara haram kepada warga asing. InsyaAllah kita akan membantu juga kerjasama dengan SPSP untuk sama-sama kita memusnahkan kalau ada sedikit lah ya. Tapi yang saya lihat ini adalah lebih kepada penyambungan persendirian diorang. Segera kita dapat maklumat, kita akan teruskan siasatan lebih lanjut bersama dengan SPSP. Ya. Perbuatan tidak bertanggungjawab ini kini dilihat semakin serius. Malah ada kawasan perumahan setinggan yang melakukan kesalahan berulang walaupun tindakan telah diambil sebelumnya. Hasil operasi seberat 650 kg dawai kabel dirampas. Penyambungan haram ini menyebabkan kerugian penggunaan 67,800 kWh tenaga elektrik membabitkan kos lebih RM12,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 37-3 Akta Bekalan Elektrik 1990. Laporan Sofia Nur Solehatun 999. Hasrat seorang nelayan meminta isterinya memasak asam pedas ikan sembilang tidak kesampaian apabila mangsa maut dipercayai terjatuh ke dalam laut setelah bot yang dinaiki dipukul ombak. Ikuti butiran kejadian di perairan Kuala Kedah dalam tragedi 999 minggu ini. Minta masak asam pedas ikan semilang, nak makan kenyang-kenyang. Itu antara permintaan terakhir Muhammad Ayub Jalaluddin, nelayan yang dilaporkan lemas dipercayai terjatuh ke dalam laut selepas bot yang dinaiki dipukul ombak kuat pada kedudukan 6.7 batu nautika di perairan Kuala Kedah baru-baru ini. Mangsa disedari terjatuh ke dalam laut oleh tekong bot ketika dalam perjalanan pulang ke Kuala Salah Yan pada jam 5.30 pagi selepas selesai menangkap siput di Kuala Sanglang. Menurut isteri mangsa, Siti Halijah Muhammad Rosli, sehari sebelum pergi ke laut, suaminya meminta untuk menyediakan makanan asam pedas ikan semilang. Sebelum suaminya pergi ke laut, dia berpesan supaya menjaga 4 anak mereka dengan baik kerana dia tidak akan pulang lagi. Kalau abang mati, dia kata, jaga anak-anak elok, dia kata. Dia pesan pula jaga diri, dia kata. Masa tu apa reaksi Kak ingat dia bergurau? Saya ingat dia bergurau. Dia kata mengaku apa saya cakap. Tak pernah cakap macam ni. Lepas tu sampai kat rumah, dia cakap, dia tanya, abang handsome tak? Dia kata, abang gunting rambut. Dia kata, handsome. Lepas tu dia kata, ambil handset tegak gambar dia sekeping, dia tu buat kenangan. Saya kata kat dia, lama ni tak pernah pun minta gambar apa. Dia kata buat kenangan, dia kata mana tahu esok abang mati. Tu dia pesan kat saya. Cakap bila tu? Anak kedua mangsa Nur Balkis berkata, ayahnya sempat memberi pesanan agar rajin belajar dan menjaga ibu dan adik-adik. Kalau abang mati, esok jaga mama sampai jaga adik-adik semua. Jaga makan, minum mama, adik. Kalau mama sakit pun jaga mama sampai ni. Itu je lah pesan saya.
Menurut Timbalan Pengarah Operasi Zon Maritim Kuala Kedah, Lieutenant Maritim Zul Hilmi Muhammad Nazir, operasi mencari dan menyelamat diperluaskan sehingga mencecah keluasan 105.4 batu nautika persegi dan dibahagikan kepada 4 sektor. Seramai 37 anggota dari pelbagai agensi turut digerakkan. Manakala aset yang digunakan membabitkan bot perkasa 1224 dari APMM, bot PSC 20 dari pasukan Polis Marin, bot aluminium dari JBPM Kedah dan bot aluminium serta bot RIP dari APM selain dibantu 13 bot nelayan tempatan. Aset yang terlibat untuk dalam op cari laman secara keseluruhannya ada 5 untuk aset agensi kerajaan. Turut membantu dalam pencarian ini adalah komuniti nelayan dan difahamkan sebanyak lebih kurang 13 sebuah bot nelayan akan turut membantu dalam mencari penyelamat. Mayat Muhammad Ayub Jalaluddin 39 tahun ditemui nelayan dalam keadaan tertiarap pada jarak 5.9 batu nautika dari Muara Kuala Kuar kira-kira jam 1.30 tengah hari selepas 2 hari bangsa dilaporkan terjatuh. Pengecaman mayat dilakukan isteri mangsa sebelum diserahkan kepada pihak polis dan dibawa ke Hospital Sultanah Bahiyah untuk proses bedah siasat. Terima kasih kerana bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Jangan lupa untuk terus menyalurkan sebarang berita kejadian jenayah menerusi email, Facebook dan Instagram rasmi 999 seperti tertera. Mewakili tim Perbetan 999, saya Sofia Nur Solihatun mengucapkan Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.